Salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk ke udara sekali lagi bersama tuan-tuan dan perempuan setelah sekian lama menyepi diri kerana saya sibuk dengan program ini di Baju ni. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan nikmat-nikmat yang membahagiakan kita jika kita memilih kebaikan, dan kita akan melalui satu perjalanan yang penuh dengan azab, penuh dengan kesempitan jika kita jauhkan diri kita daripada nikmat-nikmat Allah, hakikat yang telah pun Allah berikan kepada kita melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya nak sentuh satu topik yang mana telah pun diminta oleh salah seorang penonton YouTube Masa Bayu, iaitu berkaitan tentang kapasiti ataupun keilmuan yang dimiliki oleh Imam Mahdi. Apakah faktor yang perlu kita fahami dalam aspek keilmuan Imam Mahdi yang melengkapkan beliau sebagai nukleus, yang melengkapkan kedudukan beliau sebagai pemimpin di akhir zaman? Saya telah pun menjelaskan begitu banyak ciri-ciri beliau, menjelaskan dengan membuka ruang untuk tuan-tuan dan perempuan berfikir. Sesungguhnya untuk kita memahami sesuatu itu bukan pada andaian ataupun hanya sekadar satu pandangan semata-mata ataupun dari aspek ramai yang menyetujui apa yang disampaikan, tetapi ia harus melalui empirical proses, empirical scientific. Dalam arti kata lain, perlu ada pembuktian-pembuktian, pelaksanaan atas diri sendiri, pelaksanaan atas sesuatu yang boleh diterima dalam aspek universal. Maka di situ datangnya persoalan menjelaskan bagaimana sebenarnya realiti Imam Mahdi dalam merangkumi keilmuan yang ada zaman berzaman. Daripada permulaan lah maksudnya daripada kisah-kisah para rasul, para nabi yang terdahulu, kemudian ilmuwan barat di Yunani contohnya, di Greek Socrates, Aristotle, Plato, contohnya Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Albert Einstein, Tesla, ramai lagi. Jadi apakah mereka ini ada hubungan langsung ataupun hubungan yang bagaimanakah dengan posisi Imam Mahdi? Telah saya jelaskan tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti channel saya selama ini, bahawa Imam Mahdi adalah manusia yang memiliki keistimewaan tertinggi di kalangan manusia-manusia yang lain. Dia dalam sifat posisi nukleus ilmu, di mana segala-gala persoalan-persoalan ilmu ada pada beliau dalam aspek sama ada berkait tentang keilmuan ekonomi, tentang keilmuan yang berkait dengan teknologi sains, yang berkait tentang tauhid, yang berkait tentang ilmu angkasa, dan segala-galanya adalah atas pengetahuan dan juga kapasiti yang wajib dimiliki oleh Imam Mahdi, kerana beliau menjadi pemimpin. Zaman hari ini, waktu ini kita lihat dah ada pesawat-pesawat, dah ada teknologi yang menjangkau ke angkasa, satelit, smartphone, mobile phone, telekomunikasi yang mendekatkan jarak daripada beribu-ribu kilometer dengan hanya menggunakan telefon, dapat berbicara daripada saat yang sama dengan seseorang yang jauh contohnya. Maka itu semua adalah ilmu
yang telah dipraktikkan dan menjadi sebagai satu teknologi peralatan wadah untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi itu semua adalah himpunan-himpunan ataupun pecahan-pecahan daripada keilmuan-keilmuan yang wajib dimiliki, dikuasai oleh Imam Mahdi. Dia nak jadi pemimpin. Ingat sebagaimana yang saya katakan sebelum-sebelum ini. Imam Mahdi tidak memerlukan penasihat-penasihat. Kerana beliau yang menasihati semua sekali. Itu peranan nukleus. Dia tidak memerlukan nasihat daripada kita, tuan-tuan dan perempuan, daripada masa bayu pun dia tak perlu. Daripada semua orang dia tak perlu. Kerana sesungguhnya hubungan Imam Mahdi langsung kepada ibu segala ilmu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana beliau memiliki segala pengetahuan itu langsung daripada sumbernya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah pun diatur, telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meletakkan satu wadah yang akan menjadi penanda aras kepada Imam Mahdi, yakni junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Setiap seseorang ilmuwan-ilmuwan ataupun utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan, diturunkan ke muka bumi, berada di kalangan manusia, sebenarnya tidak ia terputus atas posisi masing-masing, tetapi setiap seorang itu membawa nilai, capacity value, carry forward daripada seseorang kepada seseorang. Maka itu dipecahkan kepada pihak-pihak tertentu, individu-individu tertentu, dan akhirnya dihimpunkan kembali kepada satu sahaja, yakni tidak lain tidak bukan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada penciptaan Adam alaihi salam, dan telah pun dilengkapkan sifat Nabi Adam alaihi salam sebagai makhluk yang sesempurna, makhluk yang Allah jadikan, dan diberikan peranan sebagai khalifah di atas muka bumi. Itu nukleus, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada situ melayakkan beliau, diangkat derajatnya sehingga tidak disenangi oleh iblis laknatullah. Maka daripada proses itu tadi terbukalah ruang-ruang pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam, dan ada di dalam Al-Quran sangat jelas Allah memerintahkan malaikat bertanya dengan Nabi Adam atas perkara yang mereka ingin ketahui. Lalu dijawab oleh Nabi Adam, dijelaskan kepada setiap persoalan yang ditanyakan oleh malaikat kepada beliau. Apakah maksud di sini? Malaikat yang lebih awal Allah ciptakan juga tidak memiliki pengetahuan sebagaimana yang ada pada Nabi Adam. Bukan masa bayu yang cakap ya. Ini adalah daripada apa yang telah pun Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Lalu apabila Nabi Adam AS diturunkan ke bumi, ke dunia, maka disambung pula dengan anak-anaknya, anak cucunya, termasuk kita lah, termasuk saya juga masa bayu. Habil, Kabil, ya. Turun kepada Nabi Idris, ya. Sampai peringkat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa, Isa, dan akhirnya ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, melengkapkan segala-galanya. Kerana itu sebaik-baik makhluk adalah manusia, maka sebaik-baik manusia adalah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka itulah untuk meletakkan proses tentang Imam Mahdi. Cerminannya adalah, ingat lagi, Rasulullah SAW. Dekat atas itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana awalnya sebagai seorang manusia ataupun makhluk yang dinamakan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptanya Adam,
dijadikan Adam untuk menjadi pemimpin. Maka permulaan kepada perjalanan alam semesta atas sifat makhluk, diletakkan pemimpinnya iaitu manusia yang memiliki pengetahuan atas segala perkara yang ada dalam lingkungan alam semesta. Nabi Adam alaihissalam. Maka apabila penutup kepada perjalanan zaman, yang tadi awal zaman, yang di sini akhir zaman, maka ia mesti pada titik yang sama. Allah akan mengulangi apa juga yang telah dia mulakan pada satu waktu ke depan, ada dalam Al-Quran. Maka daripada situ diulangkanlah proses di akhir zaman sebagaimana proses berlaku pada awal zaman. Maka perlu ada pemimpin yang memiliki kapasiti meliputi segala perkara. Maka itulah posisi Imam Mahdi. Cerminannya siapa? Maka itulah prosesnya. Maka jika kita ambil sebagai satu penjelasan, kefahaman kita untuk kita mencangkup apa yang cuba Masa Bayu sampaikan, maka apa juga posisi ilmuwan yang ada di dalam kehidupan manusia zaman berzaman, akhirnya akan kembali kepada titik satu, iaitu menggabungkan kesemuanya tadi. Kehebatan Albert Einstein, kehebatan Firaunnya dengan Hamamnya, dengan kehebatan para rasul, para nabi dan sebagainya, akhirnya terhimpun kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Harus diingat ya, tidak ada makhluk yang lebih tinggi ataupun manusia lebih tinggi mulia derajatnya nak dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tak ada. Maka itu saya sentiasa menjelaskan untuk tuan-tuan berfikir cerminan Imam Mahdi, maka lihatlah pada sunnah Nabi, lihat di dalam Al-Quran, maka segala-galanya ada jawapan. Apa juga kehebatan bangsa-bangsa dunia, siapakah mereka? Socrates lah, ya, Aristotle lah, ataupun ilmuwan Parsi, ilmuwan Arab, ilmuwan Cina, semua mereka itu adalah serpihan-serpihan ilmu daripada ilmu yang asas yang dimiliki oleh manusia yang pertama. Jadi atas dasar itu lengkaplah segala proses, lengkaplah segala ruang, di mana sebagaimana mula, sebegitu akhirnya nanti. Wujudnya satu manusia, wujudnya satu sifat makhluk, iaitu manusia. Sebagaimana awal manusia pemimpin, maka di akhirnya juga adalah manusia sebagai pemimpin yang memiliki kapasiti sebagaimana awal, maka kapasiti sebagaimana akhir itu dimiliki oleh Imam Mahdi. Jadi saya menjawab persoalan daripada saudara yang meminta saya memperjelaskan tentang realiti Imam Mahdi, bagaimana hubungan dia. Kerana apa juga yang kita lakukan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, malah kita sedang menonton YouTube Masa Bayu, adalah hasil daripada ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu, yang akhirnya hari ini dia menjadi satu teknologi untuk kita boleh berhubung di antara satu sama lain. Sama ada kita gunakan apa yang kita peroleh hari ini untuk kebaikan, atau kita gunakan untuk perkara yang buruk, itu atas pilihan masing-masing. Namun apa yang jelas, semua itu tidak datang daripada tempat yang lain, tidak datang daripada satu planet yang asing, daripada apa yang ada di dalam lingkungan alam semesta. Dan apabila itu kita terjemahkan, makanya
datang daripada Allah, maka kembalinya juga kepada Allah. Maka tidak ada suatu ilmu pun, tidak ada suatu perkara pun, bahkan selai bulu roma masa bayu ini pun terjadi dengan sendirinya. Semua melalui satu proses, dan proses itu ada hitungan, proses itu ada aturannya, ada hukumnya. Maka hukuman itu, aturan yang saya nyatakan adalah sesuatu yang telah wujud dan wujudkan oleh Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas ciptaan manusia. Sebagai manusia, kita hanya melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka apakah yang diperintah? Aturan-aturan yang telah ditetapkan, hukum-hukum yang telah ditetapkan. Hidup sebagai manusia, tanggungjawab sebagai manusia, dan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berbalik kepada apa juga yang kita lihat. Cuba kita bayangkan, cuba kita fahamkan. Kita faham Albert Einstein contohnya, kita faham Tesla contohnya, kita faham Al-Khwarizmi, hebat dengan pengetahuan dan segala macam. Tuan-tuan dan puan-puan, semua pengetahuan itu dimiliki, malah disempurnakan oleh Imam Mahdi. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan bertemu dengan sesiapa sekalipun yang memiliki suatu kelebihan dalam sesuatu bidang, dalam sesuatu disiplin, ingatlah pesan Masa Bayu. Imam Mahdi bukan ahli satu bidang. Imam Mahdi bukan ahli dalam ekonomi sahaja. Imam Mahdi bukan ahli dalam bidang teknologi sahaja. Bukan dah bidang ilmuwan yang hebat dalam bidang matematik saja contohnya. Tetapi Imam Mahdi adalah ilmuwan alam semesta. Jadi jika jumpa sesiapa sekalipun, kalau dia adalah orang yang hebat matematiknya, tinggi sekali matematiknya, dia memiliki atau tidak pengetahuan dari aspek sosial contohnya, dia memiliki tak contohnya dari segi ilmu fizik contohnya, atau ilmu matematik atau ilmu kimia contohnya, dia cuma hebat dalam bidang matematik tapi dia belum melengkapkan keupayaan dalam ilmu kimia. Maka untuk faham persoalan tentang Imam Mahdi secara jelas, Masa Bayu terangkan itu bukan Imam Mahdi. Tinggi melangit sekalipun dalam satu bidang, tetap beliau bukan Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi 6 sudut perginya, 6 dimensi. Maksudnya 6 dimensi sekeliling beliau. Apa juga pengetahuan, beliau tidak ada satu pun kekurangan. Kerana itu adalah atas empiricalnya. Itu adalah fitrah, proses keilmuan yang perlu kita pegang berdasarkan kepada hukum alam, di mana mesti ada permulaan. Maka permulaan itu adalah nukleus kepada yang selepasnya, primary dan secondary. Secondary itu akan jadi primary kepada secondary yang seterusnya. Contohnya ada atuk, ada bapa, dan bapa ada anak, anak ada cucu, cicit dan sebagainya. Semua sama, yakni manusia. Tetapi ada permulaan, tidak terus tiba-tiba menjadi manusia, kecuali ada proses yang dilalui. Maka begitu jugalah memahamkan keilmuan Imam Mahdi. Bagaimana yang bertanya? Mudah-mudahan terbongkar sedikit, terungkai sedikit apa yang saya ingin jelaskan tentang Imam Mahdi. Kerana ramai tuan-tuan dan puan yang masih bertanya dengan saya dan beritahu saya, Tuan Masa Bayu, saya ada kenalan seorang, saya yakin dia seorang yang ada ciri-ciri untuk menjadi Imam Mahdi. Mungkin dia juga Imam Mahdi. Saya tidak pernah
menolak sesiapa pun nak jadi Imam Mahdi. Alhamdulillah, jadilah Imam Mahdi. Dia nak jadi orang baik, biarlah. Tetapi realitinya saya tanya kemudian, apa pengetahuan yang dia boleh buat? Apa perkara yang dia boleh susun? Apa perkara yang boleh diaturkan? Oh, dia ni pandai dalam bidang ekonomi. Baiklah. Dia tahu matematik tak? Dia tahu matematik tapi taklah sebaik dalam bidang ekonomi. Maka saya terangkan kepada beliau, dia ada ciri-ciri Imam Mahdi, tetapi dia bukan Imam Mahdi. Jadi dia seorang lagi datang, "Tuan, saya ada seorang ni sangat alim, sangat tawaduk orangnya, lembut bahasanya pun sangat lemah lembut, keilmuan tauhidnya sangat tinggi, Tuan. Dan saya tak pernah tengok manusia macam ni. Saya dah berjalan, umur saya dah begini usia, tapi saya lihat beliau, saya nampak ciri macam mana Tuan Masa Bayu katakan, dan tauhid dia sangat tinggi." Jadi untuk menjawab yang itu pun sama juga, saya katakan kepada beliau, Alhamdulillah. Tapi tanya dengan beliau, yang Tuan kenal, beritahu berapa banyak bintang di langit hitungan dia. Jadi dia katakan, tak boleh Tuan, dia tak akan tahu benda tu. Dia akan tak dapat jawapan sebegitu Tuan. Mustahil dia boleh tahu. Maka jika itu jawapannya, saya katakan pada beliau, juga beliau memiliki ciri-ciri Imam Mahdi, tetapi bukan Imam Mahdi. Jadi harap maklum, harap faham, kita bukan nak menentang sesiapa. Dia nak menjadi orang yang baik, kita sentiasa doakan, ya. Dia nak jadi pemimpin yang merubah dunia kepada kebaikan, kita sentiasa menyokong. Tetapi untuk meletakkan posisi siapakah Imam Mahdi, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita sebagai manusia. Yang melantik para rasul, yang memilih para nabi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah urusan Allah, bukan urusan manusia untuk menentukan siapa dia. Urusan kita sebagai manusia adalah menentukan nasib diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai masanya nanti. Jadi janganlah kita nak bertanya, nak cari dia tu Imam Mahdi ke bukan, tetapi kita lihat diri kita. Adakah kita telah pun memiliki ciri-ciri yang boleh membawa kita kepada Imam Mahdi? Itu yang paling penting. Kerana segala apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya cuba kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya berbalik kepada diri kita sendiri. Bercerita tentang keilmuan Imam Mahdi, bagaimana meletakkan jaringan ilmuwan-ilmuwan yang ada berzaman dengan keilmuan yang ada Imam Mahdi, atas tujuan untuk kita dapat mengenal diri kita dan mengenal siapa di keliling kita. Sebelum kita membuat satu keputusan, lalu kita akhirnya menjadi manusia yang mengikuti seseorang sosok individu yang hanya memiliki 1/4, yang memiliki suku atau 2% daripada realiti, kapasiti yang ada pada Imam Mahdi. Maka untuk kita menilai sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan, sangat sukar. Kerana kita hanya melihat, kita hanya mendengar sesuatu yang kita tidak boleh kawal, iaitu apa yang ada di depan kita. Tetapi yang boleh kita kawal, yang boleh kita kuasai sepenuhnya tanpa ada paksaan, tanpa ada sesiapa yang boleh menghalang, adalah diri kita sendiri. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, hari Jumaat hari ini, sekali lagi, saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi adalah manusia yang sememangnya wujud. Cerminannya telah saya jelaskan. Maka untuk faham, untuk mengetahui, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Kerana jawapan tentang Imam Mahdi, jawapan tentang siapa Imam Mahdi,
Jawapan bagaimana mengenal Imam Mahdi hanyalah pada Al-Quran. Kerana sebagaimana yang saya katakan, para Nabi, para Rasul, Allah yang pilih. Maka untuk itu, untuk memahamkan tentang Imam Mahdi, Allah yang pilih. Maka bila Allah yang pilih, maka itu adalah kalam Allah. Bila kalam Allah itu telah pun kita faham, maka itulah Al-Quran. Maka jawapan kepada persoalan Imam Mahdi tidak ada tempat yang lain. Lihatlah di dalam Al-Quran dan seterusnya. Jadikanlah proses empirical Al-Quran itu tadi pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melengkapkan pencarian-pencarian kita, yang akan melengkapkan semua usaha-usaha kita. Apakah sebenarnya usaha-usaha kita? Nak cari Imam Mahdi? Nak jumpa Imam Mahdi? Nak bersama Imam Mahdi? Bukan ya tuan-tuan dan puan. Junjungan besar kita Allah utuskan ke atas muka bumi untuk semua makhluk atas satu tujuan, yakni untuk kita mengenal diri kita, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita akan kembali kepada Allah, sama ada kita bersedia atau tidak bersedia, sampai masa terputuslah nafas daripada badan. Saat itu, apa yang dapat kita lakukan hanyalah menanti saat sama ada kita akan diraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyediakan satu ruang yang sangat indah, ruang yang akan membahagiakan kita kekal selama-lamanya, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah menjadi manusia-manusia durhaka, yang ingkar, yang telah melakukan kerosakan-kerosakan di atas muka bumi. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, Masa Bayu mengajak tuan-tuan dan puan-puan bercerita tentang kisah akhir zaman, bercerita tentang kisah Imam Mahdi, Dajjal dan sebagainya. Bukanlah nak suruh tuan-tuan dan puan-puan berjalan-jalan di merata-rata di atas muka bumi untuk mencari di manakah Imam Mahdi, tetapi atas tujuan untuk tuan-tuan dan puan-puan mengenali siapakah diri kita sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masukkan dalam diri kita, tanya dengan hati kita, adakah kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita benar-benar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan itu, Masa Bayu menutup dengan sedikit nukilan bahasa kita, bahasa tua kita, bukan kerana usia, menjelajah dunia, membawa cerita bahagia untuk umat manusia memimpin alam menjadi saksama. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu.